Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya, SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, mengumumkan satu kejutan besar, ataupun saya boleh kata satu berita baik, berkenaan dengan dana RM28.3 bilion. Dana ini sangat banyak dan pada akhirnya, ada pengumuman baik daripada SPRM, berkaitan dengan aset 1MDB yang sudah dikembalikan. RM28.3 bilion aset 1MDB sudah dikembalikan. Ini sudah disahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like dan Anda juga dipersilakan untuk share dan subscribe. Kerajaan sudah berjaya mendapatkan kembali lebih 70% aset 1MDB, membabitkan jumlah kira-kira RM28.3 bilion setakat ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki, berkata, ia adalah satu kejayaan besar buat negara, hasil kerjasama SPRM, Kementerian Kewangan MOF, dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional. Pada mulanya saya berpikir RM28.3 bilion ini dari mana? Rupanya ini adalah aset 1MDB yang sudah dikembalikan. Menurut Azam Baki, pengesanan baki aset 1MDB masih lagi diteruskan dan ia tidak akan dihentikan. Kita akan usahakan sebaik mungkin untuk kembalikan uang yang telah dicuri ini kepada negara. Jadi ini satu kredit kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kita mengucap terima kasih kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkenaan dengan usaha mereka untuk mengembalikan uang yang telah dicuri, kembalikan kepada negara kita. Duit yang hilang sebenarnya RM42 bilion. Jadi kalau kita tengok dapat pemulangan dalam RM28.3 bilion, baki 30%, kita coba dapatkan balik secepat mungkin menurut Azam Baki. Beliau juga berkata bagi mendapatkan baki aset itu, pihaknya akan mendapatkan kerjasama dan kepakaran pelbagai agensi lain. SPRM adalah agensi utama dalam penyiasatan kes 1MDB yang mana berperanan membekal fakta, mengeluarkan waran tangkap, dan menuduh mana-mana pihak yang terbabit dalam kes ini. Dalam pada itu, Azam Baki juga berkata, kejayaan untuk memperoleh sejumlah 1.8 bilion AS bersamaan dengan RM4.84 bilion dari dua firma pelaburan Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company ataupun IPIC, dan Abar Investment PJS. Abar PJS baru-baru ini juga satu kejayaan besar. Sebelum ini juga, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan IPIC dan Abar PSJ, Abar PJS bersetuju untuk membayar AS 1.8 bilion kepada Menteri Kewangan diperbadankan ataupun MKD dan juga 1MDB. Jelas Kementerian Kewangan lagi, jelas MOF. Penyelesaian itu dicapai dalam prosiding undang-undang yang berlangsung di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London dan Mahkamah Tinggi London. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemerolehan semula dana dari IPIC dan Abar PJS sebagai satu kejayaan besar. Berita hari ini daripada BH Online, RM28.3 bilion aset 1MDB sudah dikembalikan. Disahkan oleh SPRM, disahkan oleh Tan Sri Azam Baki. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, seorang bekas menteri telah tampil buat satu kejutan di media berkenaan dengan isu 1MDB yang memang sehingga hari ini masih hangat diperkatakan orang. Saudara-saudara, bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul akhirnya buka mulut
Dan ini sudah pasti pendedahan yang dinantikan oleh seluruh Malaysia dan seluruh ahli politik. Pada akhirnya bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul telah bersuara. Saya petik berita ini daripada Utusan Malaysia. Tengku Zafrul sangkal usaha dapatkan semula dana 1MDB tak telus. Bekas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz menyangkal dakwaan kerajaan tidak telus dalam usaha mendapatkan semula dana One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB, termasuk daripada Bank Pelaburan Global, Goldman Sachs, yang merupakan penasihat kewangan syarikat kontroversi tersebut. Beliau menegaskan, usaha yang dilakukan kerajaan terdahulu membolehkan negara mendapatkan semula kira-kira 71% daripadanya pada ketika ini. Saya tidak faham apa yang dikatakan dengan tidak transparan, telus. Ini kerana semuanya berkaitan 1MDB. 1MDB ada dijawab di Parlimen. Adalah lebih baik kita fokus terhadap isu yang lebih penting. Kerajaan berjaya membuat recovery kira-kira 71%, melebihi purata dunia iaitu kira-kira 30%. Bagi kes seperti ini, untuk sesebuah negara atau syarikat mendapat semula dana atau aset mereka. Menurut kenyataan Tengku Zafrul ketika diminta mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang negara mengalami kekurangan sebanyak RM16.77 bilion bagi settlement yang dicapai dengan Goldman Sachs berkaitan penglibatan firma itu dalam skandal 1MDB. Tengku Zafrul ditemui selepas mengadakan lawatan ke GKN Engine Systems Component Repair Sdn Berhad di Iskandar Puteri. Bercakap kepada sebuah akhbar berbahasa Inggeris bulan lepas, Mahathir mendakwa wujud ketidaktelusan dalam mencapai perjanjian termasuk jumlah pembayaran yang dipersetujui. Dalam pada itu, bekas Menteri Kewangan II, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, dilaporkan menuduh Goldman Sachs mengambil kesempatan daripada rundingan lemah oleh kerajaan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan pembayaran sejumlah besar yang masih terhutang kepada Putrajaya di bawah perjanjian penyelesaian yang dimeterai lebih daripada 2 tahun lepas. Goldman Sachs harus membayar balik secara tunai baki AS 1.4 bilion yang bersamaan dengan RM6 bilion kerugian 1MDB tanpa berdali dan terus. Katanya seperti dipetik dalam laporan Thomson Reuters Regulatory Intelligence pada bulan lepas. Menurut laporan itu juga, perjanjian antara Bank Pelaburan AS dan Kerajaan Muhyiddin menjangkakan bahawa Malaysia akan menerima jumlah itu dalam aset 1MDB menjelang 2025 sebagai sebahagian daripada penyelesaian AS 3.9 bilion bersamaan dengan RM16.77 bilion yang dicapai atas kerugian yang ditanggung oleh dana negara yang syarat dibebani hutang. Dalam pada itu, Tengku Zafrul memuji usaha pasukan task force yang dipengerusikan oleh Muhyiddin dalam usaha mengembalikan semula dana 1MDB. Bagi saya tidak kisahlah zaman pentadbiran kerajaan bila yang penting ia tetap kerajaan Malaysia. Jadi itu adalah kenyataan daripada bekas Menteri Kewangan yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia, terutama pada individu yang terlibat dengan 1MDB. Jadi saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe.